Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertamanya kita rafakkan setinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala di atas segala kurniaannya. Pada kesempatan ini kita diberikan peluang untuk dapat sama-sama untuk kita mengikuti pengajian tadabbur kita menerusi surah para anbiya, iaitu untuk pada kali ini sambungan kepada surah Ibrahim alaihissalam. Dan pada para penonton, saya harapkan supaya masing-masing dapat kongsikan link pengajian kuliah online kita ini kepada rakan-rakan di dalam Facebook masing-masing, supaya yang lain juga dapat mengambil manfaat dan pengajaran dan kebaikan daripada tadabbur yang sama-sama kita akan hayati melalui surah Ibrahim alaihissalam. Baik, pada hari ini saya akan baca pada ayat yang kedua sehinggalah kepada ayat yang keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirati wa yasudduna 'an sabilillah وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Sadaqallah. Berdasarkan ayat yang kita bacakan, kita lihat ayat demi ayat daripada mafhumnya. Pada ayat yang kedua, Allah SWT berfirman yang bermaksud Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha terpuji itu adalah Tuhan yang memiliki apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi.
Celakalah bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan itu, kerana siksaan yang amat berat yang menimpa mereka. Siapakah mereka itu? Pada ayat ketiga, iaitu orang-orang yang lebih mencintai kehidupan dunia berbanding daripada kehidupan akhiratnya, dan menghalang manusia daripada jalan Allah Subhanahu wa taala, dan menginginkan kepada jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang amat jauh daripada petunjuk Allah Ta'ala. Ayat yang keempat, dan kami tidak mengutuskan seorang rasul pun kepada kaum rasul itu, melainkan di dalam bahasa kaumnya, agar Nabi itu dapat memberikan penjelasan kepada mereka tentang peringatan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan menyesatkan sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, dan memberi petunjuk kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki, kerana Allah Ta'ala itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Baik hadirin yang saya muliakan, yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdasarkan pada ayat yang kita bacakan tadi, daripada ayat yang kedua sehingga pada ayat yang keempat, berkenaan dengan terjemahannya, dan insya-Allah kita akan pergi kepada beberapa tafsiran, dan selanjutnya kita pergi kepada tadabbur menerusi ayat yang kedua sehinggalah kepada ayat yang keempat yang kita bacakan tadi. Baik, kita pergi kepada ayat yang kedua dahulu. Ayat yang kedua ini, kata para ulama tafsir, menjelaskan pada kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan sifat keperkasaannya dan sifat terpuji dirinya. Sebab kita lihat pada ayat pertama, Allah memberitahu dirinya sebagai Al-Aziz dan Al-Hamid, Tuhan yang perkasa lagi maha terpuji. Antara sifat keperkasaan Allah Ta'ala itu Allah jelaskan pada ayat yang kedua, supaya semua makhluk Allah Ta'ala mengetahui bahawasanya Tuhan yang mereka sembah itu, Tuhan yang selayaknya disembah itu, Tuhan yang selayaknya diibadahkan padanya itu, dan Tuhan yang selayaknya diesakan ia dengan zatnya dan tidak disekutukan baginya adalah Tuhan yang maha perkasa. Di antara keperkasaan Allah Ta'ala yang Allah jelaskan pada ayat ini, bahawasanya Allah Ta'ala itu memiliki kerajaan yang amat luas, memiliki kerajaan yang amat tinggi, dan menciptakan langit, segala apa yang ada di antaranya, demikian juga dengan bumi dan segala apa yang ada di antaranya. Itulah lambang keperkasaan Allah, Tuhan yang selayaknya diibadahi, Tuhan yang selayaknya diimani dan diesakan, dan tidak boleh disekutukan padanya akan sesuatu apapun. Kerana apa? Kerana tidak ada makhluk-makhluk yang lain yang dapat menciptakan langit dan bumi. Tidak ada makhluk-makhluk yang lain yang memiliki kerajaan, yang memiliki pemilikan segala apa yang wujud di bumi dan di langit adalah miliknya, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu tidak selayaknya dan tidak pantasnya untuk manusia menyandarkan pada Allah adanya Tuhan yang lain untuk disembah, untuk diimani, dipercayai selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perkara pertama yang dijelaskan oleh para ulama untuk kita fahami berkenaan dengan sifat Al-Aziz Allah yang Allah jelaskan pada ayat yang kedua. Sebab itu kata para ulama, oleh kerana dialah Tuhan yang memiliki segala apa di langit dan di bumi, dan ia adalah ciptaannya, ia adalah kepunyaannya, maka segala apa yang ia ciptakan itu adalah hamba dan makhluknya. Dan tidaklah layak kepada makhluk yang diciptakan atau hamba, melainkan untuk menyembah Khaliq, iaitu Sang Pencipta yang menciptakan mereka dan menciptakan segala alam
yang berhajatkan manusia pada alam ini akan kehidupan dan keperluan mereka. Ini Allah Ta'ala jelaskan sifat keperkasaannya pada ayat yang kedua. Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan juga sifat keperkasaannya itu tidak berhenti sampai di situ. Allah beritahu maha perkasanya Tuhan itu, sehingga ayat kedua ni Allah menjelaskan Allah berkuasa menyeksa orang-orang yang tidak menyembahnya, orang-orang yang mensyirikkannya, orang-orang yang mengkufurinya, orang-orang yang mendakwa akan adanya sembahan dan dilakukan ibadah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berkuasa untuk menyeksa mereka itu dengan siksaan yang amat keras dan siksaan yang amat berat, berdasarkan kepada hujung ayat yang kedua yang Allah Ta'ala memberikan ancaman kepada orang-orang yang kufur. Baik. Namun, di manakah pula sifat terpujinya Allah yang Allah Ta'ala jelaskan pada ayat yang pertama tadi, dan yang Allah sebutkan pada ayat pertama, kemudian pada ayat kedua. Kalau kita lihat sifat Al-Hamid, Tuhan yang maha terpuji itu, bagaimana kita boleh melihat, kata para ulama, sifat ketinggian kepujian Allah Ta'ala itu, iaitu apabila seluruh makhluk yang berada di langit dan seluruh makhluk yang berada di bumi dan ada di antara keduanya, semuanya memuji Allah, bertasbih kepadanya dan membesarkannya. Ini kalau kita boleh rujuk berdasarkan tafsiran bagi ayat yang kedua ini, Allah Ta'ala ada menjelaskan kepada kita di dalam ayat Al-Quran yang lain. Misalan umpama contohnya, kalau kita boleh buka di dalam ayat Al-Quran melalui surah Al-Isra pada ayat 44, Allah Ta'ala menjelaskan sifat terpujinya Tuhan yang empunya langit bumi dan antara keduanya, yang menciptakan langit dan bumi dan seluruhnya, dan juga yang berkuasa, yang mentadbir langit dan bumi dan segala isinya. Ia adalah berhak mendapat pujian berbanding selainnya. Sebab itu, kita lihat pada surah Al-Isra ayat ke-44, Allah Ta'ala berfirman, Tusabbihu lahu as-samawatu as-sab'u wal-ardu wa man fihin wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura. Apa Allah Ta'ala sebut? Telah bertasbih dan telah memuji Allah Ta'ala itu segala makhluk yang berada di 7 lapis langit dan segala makhluk yang berada di 7 lapis bumi dan antara keduanya. Allah Ta'ala cerita tentang dia maha terpuji. Dia yang selayaknya mendapat kepujian, dia yang selayaknya diingati, dia yang selayaknya untuk hamba-hambanya membesarkannya. Sebab Allah sebut dalam ayat 44 surah Al-Isra. Kemudian Allah jelaskan, tidak ada wa im min syai'in, tidak ada sesuatu yang wujud di dunia ini melainkan semuanya akan bertasbih kepada Allah. Cuma Allah bagi tahu kepada manusia, hanya senya wahai manusia, kamu itu yang tidak tahu dan tidak memahami bagaimana makhluk-makhluk yang lain yang ada di langit dan di bumi dan antara keduanya itu, bagaimana mereka memuji Allah dan bagaimana mereka membesarkan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana mereka menyembah Allah dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita boleh lihat juga dalam surah Al-Hajj pada ayat yang ke-18, sifat kepujian bagi Allah Ta'ala itu. Allah menjelaskan, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa kathirun minan nas wa kathirun haqqa alaihi al-azab. Sehingga yang terakhir, Allah Ta'ala sebut sifat terpujinya Allah ini. Tidakkah kamu memerhatikan manusia, kata Allah. Sesungguhnya Allah itu telah sujud kepadanya segala makhluk yang berada di langit, segala makhluk yang berada di bumi.
selain jin dan manusia ni. Kita cerita, ayat ni cerita dalam konteks selain daripada jin dan manusia yang tak suka sujud pada Allah, yang suka ingkar, itu bukanlah benda urusan yang besar. Kerana makhluk selain jin dan manusia yang lebih banyak jumlahnya daripada manusia dan jin itu sendiri telah sujud kepada Allah, kata Allah. Termasuklah matahari, termasuklah bulan, termasuklah bintang, termasuklah bukit, termasuklah semua pokok, semua daun, semua tumbuhan, semua binatang yang hidup, yang bernyawa, dan semua benda yang tidak bernyawa, dan sebahagian daripada manusia ada yang sujud pada Allah, dan sebahagian daripada mereka yang berhak kepada mereka kena azab pun ada yang kafir kemudian sujud pada Allah dalam keadaan-keadaan tertentu apabila mereka merasakan Tuhan mereka tidak lagi dapat menyelamatkan mereka dan bermanfaat untuk mereka pada waktu-waktu yang mereka berada dalam kecemasan. Ini juga orang musyrikin pernah berdoa pada Allah, merendahkan diri pada Allah dikala mana mereka merasakan Tuhan-Tuhan mereka tiada lagi memberi manfaat dan menolak mudarat daripada diri mereka itu. Subhanallah. Inilah Allah jelaskan pada ayat yang kedua berkenaan dengan 3 perkara yang kita boleh ambil pengajaran. Yang pertama, Allah menjelaskan pada ayat yang kedua perkataan Allahillazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Lahu, baginya. Maknanya Allah Ta'ala nak menjelaskan yang pertama betapa besarnya, agungnya, tingginya, hebatnya kerajaan Allah dan juga tentang penciptaan Allah dan kejadian yang Allah Ta'ala ciptakan ini adalah sangat luas, sangat hebat dan sangat unik dan sangat yang tidak ada padanya sebarang kecacatan dan tidak ada padanya sebarang keburukan dan kelemahan. Maknanya pada ayat ini Allah nak menunjukkan kepada kita tentang beberapa sifat kekerdilan kita, betapa sifat perhambaan kita, betapa sifat manusiawinya yang ada pada diri kita, bahawasanya dalam kerajaan, dalam pemilikan, dalam kekuasaan yang manusia miliki ini masih tampak jelas kelemahan pentadbiran mereka, nampak kekurangan kealpaan mereka, nampak kelompongan pengurusan dan pentadbiran manusia itu, dan beberapa kecacatan dan beberapa ketidakkeupayaan yang ada pada manusia itu. Sebab itu dalam ayat ini Allah nak mengisbatkan dirinya sebagai Tuhan yang bersifat Ar-Rabb, iaitu rububiyah. Pada dirinya dialah Tuhan yang selayaknya disembah kerana dia yang telah mengurus, menciptakan dan mentadbir segala-galanya termasuk diri kita, mentakdirkan kita dan menunjukkan bagaimana kesempurnaan pentadbiran, pengurusan dan ciptaannya yang tiada kesalahan dan kekurangannya. Dekat sinilah kita boleh menginsafi pengajaran yang kita ambil bahawasanya hebatnya kerajaan Allah, hebatnya pentadbiran Allah, hebatnya penciptaan Allah jika nak dibandingkan dengan apa yang kita mampu lakukan, yang mampu kita miliki, yang mampu kita kuasai dengan kelemahan diri kita sebagai manusiawi. Baik. Yang kedua, daripada ayat ini Allah menjelaskan tentang kekayaannya. Bukan sekadar Allah jelaskan kerajaannya, kehebatannya, ketinggiannya, tapi Allah juga menjelaskan pemilikan dan kekayaannya. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dia milik semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi ini dia yang punya. Termasuk kita yang menampung, yang menumpang di bumi, semuanya adalah milik Allah. Tiada yang milik kita. Sebab itu Islam mengajarkan pada kita, bila ada sesuatu yang Allah ambil daripada pemilikan kita, yang kita rasakan ia adalah milik kita, agama mengajar kita, Quran mengajar kita, allazina idza asabathum musibatun qalu inna lillah
wa inna ilaihi raji'un. Allah Ta'ala mengajarkan pada kita di dalam ayat Al-Quran, apabila ditimpakan kepada kamu wahai manusia sesuatu musibah, dengan Allah mengambil daripada kamu beberapa bahagian daripada kurniaan dan nikmatnya, maka hendaklah kamu berkata, sesungguhnya ia adalah, kami adalah milik Allah, dan segala-galanya adalah milik Allah, dan kepada Allah lah kami akan dikembalikan. Di sinilah ayat yang bersifat kemuncak kepada ubudiyah. Apa itu ubudiyah? Iaitu pengibadatan dan penyerahan diri dan rasa perhambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini menjelaskan kepada kita bahawasanya suara clear ke? Ada kata suara tak jelas, boleh komen sikit suara. Suara clear ke? Test. Suara okey? Mohon komen. Audio okey ke? Okey, terima kasih. Baik. Jadi pada ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan kepada kita berkenaan dengan iaitu kekayaan Allah dan pemilikannya. Ini menunjukkan pada kita kemuncak kepada rasa perhambaan apabila manusia itu, bilakah manusia akan menjadi hamba Allah? Bilakah manusia itu akan menyerah diri kepada Allah? Bilakah manusia itu akan menyembah dan beribadat pada Allah? Iaitu adalah apabila mereka merasakan diri mereka adalah empunya Allah. Bila mereka merasakan Allah adalah tempat pergantungan mereka, Allahus Samad. Dan apabila mereka menjadikan Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang mereka esakan dan Tuhan yang mereka sembah dan mereka ibadah. Kenapa? Disebabkan kerana mereka meyakini Allah Ta'ala lah yang telah mengurus dan memberikan rezeki dan mencukupkan dan mentakdirkan segala apa yang terjadi pada kehidupan mereka dan apa yang terjadi pada kehidupan bumi dan langit ini. Ya? Ini perkara yang kedua. Allah Ta'ala nak jelaskan tentang sifat ketuhanan rububiyah dirinya. Kemudian yang ketiga yang boleh kita ambil pada ayat yang kedua ini dari pengajaran dia adalah Allah menjelaskan kepada kita bahawasanya kekufuran dan keingkaran dan kefasikan manusia itu tidak mengurangkan sedikit pun kemuliaan Allah, mengurangkan kerajaannya atau mengurangkan sifat terpuji baginya. Sebab Allah jelaskan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala makhluk yang berada di langit dan di bumi ini semuanya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala akan sekalian Tuhan sekalian alam. Sebab itu di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ada menjelaskan kepada kita, ya. Misalan contohnya kalau kita tengok dalam suratul Kahfi pada ayat 29 Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Katakanlah kepada manusia itu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada di antara mereka yang hendak beriman, maka berimanlah mereka. Tapi jika ada di antara mereka yang hendak kufur, maka mereka memilih kufur, maka kufurlah mereka. Tapi ingat, kekufuran mereka itu tidak pernah mengurangkan sedikit pun kepujian bagi Allah Ta'ala dan tidak mendatangkan mudarat sedikit pun pada agama Allah atau melemahkan Allah Ta'ala sedikit pun. Ya, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, yang mana ada dalam ayat Al-Quran,
Allah Ta'ala juga menjelaskan kepada kita, misalan contohnya, Allah Ta'ala sebut, ya, kita tengok pada surah Al-Anfal ayat 59. Allah berfirman, "Wala yahsabanna alladhina kafaru sabaqu innahum la yu'jizun." Janganlah manusia itu menyangkakan dengan kekufuran yang dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu itu menyebabkan ia dapat melemahkan agama Allah atau melemahkan orang-orang yang beriman. Sedangkan Allah telah membuktikan bagaimana kaum-kaum yang kufur dan ingkar yang terdahulu, Allah Ta'ala telah pun mengalahkan mereka, membinasakan mereka dan memberikan kemenangan kepada orang-orang yang beriman. Sama juga kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran yang lain, surah An-Nur dan surah Al-Ankabut. Banyak sekali, ya. Surah An-Nur ayat 57 Allah berfirman, "La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard." Allah menyatakan, wahai manusia, jangan kamu sangka dengan kamu bersikap angkuh, kufur, fasik, zalim, ingkar, itu dapat melemahkan, ya, dapat melemahkan orang-orang beriman di dunia ini. Jangan kamu sangka demikian. Atau kamu dapat menghapuskan agama Allah di dunia ini. Sama juga dalam surah Al-Ankabut ayat 22, Allah Ta'ala menjelaskan, "Wama antum bimu'jizina fil ard wala fis sama' wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Allah Ta'ala menyatakan, kamu sesekali orang-orang yang ingkar dan kufur, kamu tidak akan dikuatkan melainkan dilemahkan di dunia ini. Demikian juga dihinakan di langit, dan kamu pula tidak akan mendapat pertolongan daripada Allah dan juga perlindungan daripadanya. Di sini menjelaskan kepada kita, juga disebutkan dalam sebuah hadis kursi, bahwasanya Allah berfirman, wahai anak Adam, kalau sekiranya dihimpunkan segala manusia daripada zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, jika daripada zaman Nabi Adam sampai kiamat semuanya kafir, itu tidak akan mengurangkan kemuliaan Allah sedikit pun. Ia tidak akan mengurangkan kekayaan Allah sedikit pun. Tetapi yang kurangnya adalah kerugian bagi diri orang-orang yang tidak menyembah Allah dan beriman itu sendiri. Jadi ayat ini memberikan kepada kita suatu kefahaman bahwasanya innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tidak berhajatkan segala alam ini, tapi kita yang berhajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguruskan dan menciptakan seluruh alam ini. Disebabkan kerana itu, kita kena sedar bahawasanya tidak ada manusia yang ada di dunia ini yang boleh kekal memiliki segala apa yang mereka miliki. Dan tidak ada manusia di dunia ini yang kekal untuk mereka terus hidup walaupun mereka menginginkannya, atau mereka ingin kekal berada dalam kenikmatan jika mereka bercita-citakannya. Semua benda Allah Ta'ala ciptakan, ada yang datang dan ada yang akan pergi. Ada yang hadir, ada yang akan hilang. Inilah hakikat kehidupan, kerana Allah nak memberitahu pada manusia bahawasanya dialah Tuhan yang memiliki segalanya dan dia berhak untuk mengambilnya dan tidak memberikan atau menahannya daripada hamba-hambanya. Sebab tu Nabi SAW mengajarkan kepada para sahabat dan kepada kita sebuah doa daripada Nabi SAW yang mana baginda baca dalam salat, dan ada setengah riwayat mengatakan baginda baca di luar salat, iaitu doa yang berbunyi, Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Ya, yang mana yang memberi maksud Allahumma la mani'a, ya Allah, ya Tuhanku, tidak ada yang dapat menghalang, tidak ada siapa pun yang dapat menghalang jika engkau ingin memberikan kebaikan kepada diriku. Kalau manusia seluruh dunia termasuk jin dan syaitan cuba menghalangi pun, mereka tak mampu menghalangi apa yang engkau ingin berikan. Wala mu'ti, dan tidak ada orang yang dapat memberi kepada aku walaupun dihimpunkan jin dan manusia. Kalau semua nak selamatkan kita, tak nak bagi kita mati,
nak bagi kita hidup, nak sembuhkan kita. Semua orang membanting tulang. Tapi kalau Allah tak nak beri, Allah nak sekat, tidak ada siapa yang dapat menyekat apa yang telah Allah Ta'ala inginkan itu, yang Allah telah takdirkan itu. Sebab itu di hujung disebut wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tidak bermanfaatnya sesuatu perkara itu kalau bukan benda itu adalah diizinkan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keinsafan daripada ayat kedua surah Ibrahim. Ya Allah Ta'ala ingin fahamkan kepada kaum Nabi Ibrahim dan kaum Nabi-Nabi yang lain. Sebab banyak di antara mereka yang mengaku diri mereka sebagai Tuhan, seperti Fir'aun. Dan juga kaum kepada Nabi Ibrahim, raja yang berkuasa pada ketika itu, iaitu Namrud ataupun Namrud, yang mengaku sifat ketuhanan. Sifat ketuhanan pada dirinya. Maka Allah Ta'ala perjelaskan pada ayat ini bahawasanya dialah Tuhan, yakni Allah, kerana dialah yang memiliki segalanya dan manusia tidak dapat memiliki segalanya. Sebab itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita tengok dalam hidup kita ni, banyak benda yang kita sayang. Macam mana kita sayang pun, kita jaga dia, dia akan pergi meninggalkan kita. Kalau tidak, dia pergi meninggalkan kita, ataupun kita yang akan meninggalkan dia. Ini hakikat sunnatullah yang telah Allah Ta'ala tuliskan dan suratkan dalam kehidupan ini. Macam mana kita jaga benda tu, kita sayang dia, kita milik dia, kita tak akan milik dia selama-lamanya. Tetapi Allah memberitahu kita, benda yang kita miliki selama-lamanya itu adalah amalan kita. Ya, sebab tu dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Tirmizi, Nabi SAW bersabda, setiap apa yang telah digunakan oleh anak Adam itu adalah qad faniya, akan binasa dan tidak akan kekal daripadanya. Apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, apa yang mereka belanjakan. Melainkan Nabi kata ma tasaddaq, apa yang mereka sedekahkan. Maka itu sahaja yang akan kekal bagi mereka, yang selainnya tidak akan kekal di sisi mereka. Ingat, yang kekal di sisi kita adalah pahala. Yang kekal di sisi kita adalah dosa. Kalau kita tak bertaubat daripada dosa itu pun akan kekal menjadi milik kita. Pahala itu juga akan kekal menjadi milik kita selama mana kita ikhlas kepada Allah dan selama mana kita lakukan ianya kerana Allah dan menepati syariatnya. Dan yang kedua yang menjadi kekal milik kita adalah amal-amal yang salih. Selain daripada pahala, selain daripada dosa, adalah amal-amal kita yang salih. Itulah hakikat pemilikan kita yang sebenarnya, yang kita benar-benar memiliki hak milik penuh padanya. Walaupun kita beli rumah tu kata hak milik penuh, tapi bila kita mati, dia akan berpindah milik kepada orang lain, kerana dia adalah bersifat duniawi. Inilah benda yang Allah Ta'ala ingin sampaikan pada kita. Dan kita ambil yang terakhir daripada ayat kedua ni, pengajaran dia. Allah menutupi ayat ini dengan Allah berfirman, wa wailul lil kafirina min azabis syadid. Allah menyatakan wa wailun, kebinasaanlah dan azab yang keraslah pada hari kiamat pada orang yang kufur pada risalah kamu, wahai Muhammad, yang ingkar kepada keesaanku. Bagi mereka adalah sesuatu seksaan yang amat berat dan amat membinasakan. Sebab itu kalau kita lihat pada penghujung ayat yang kedua ini, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita, iaitu berkenaan dengan Allah menjelaskan kepada kita berkenaan dengan kerasnya azab Allah dan beratnya seksaan Allah kepada mereka yang kufur dan mereka yang syirik dan mereka yang ingkar. Sebelum ni Allah Ta'ala bagi tahu yang Allah Ta'ala itu Tuhan yang gagah, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, Tuhan yang layak disembah dengan segala kehebatannya. Tapi lepas tu Allah Ta'ala ingatkan kita, kalau kamu ingkar dan kufur, tidak beriman dan juga mengingkari arahanku, maka ketahuilah bahawasanya aku adalah Tuhan yang berkuasa untuk mengazab kamu, menyeksa kamu
menimpakan musibah kepada kamu, ya, sebagai peringatan, penghapusan dosa, mengangkat darjat, atau sebagai suatu penghinaan dan sebagai suatu hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas perbuatan manusia. Sebab tu Allah mengakhiri ayat ini setelah Allah cerita tentang keberadaannya, sifatnya, kerajaannya, kekuasaannya, miliknya. Allah bagi tahu ia juga adalah Tuhan yang bersifat keras azabnya. Sebab tu kita baca dalam ayat Quran, Allah Ta'ala berfirman, Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu maha berat akan pembalasannya. Dan kalau kita baca dalam ayat yang sangat banyak, Allah Ta'ala jelaskan tentang betapa Allah Ta'ala apabila menurunkan balanya dan hukumannya, balanya itu tidak ada sesiapa pun yang terlepas daripadanya. Seperti firman Allah di dalam ayat Al-Quranul Karim, Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Allah Ta'ala berfirman, dan takutlah kamu wahai manusia akan musibah, akan bala yang Allah timpakan, bukan sekadar menimpa pada orang yang zalim, tetapi kepada yang seluruhnya juga. Dan kalau kita tengok di dalam ayat yang lain juga, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercerita kepada kita bagaimana berat dan dahsyatnya azab Allah Ta'ala itu. Umpamanya Allah Ta'ala menyebutkan di dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala menyebutkan misalnya, Allah Ta'ala sebut, فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةَ الرَّابِيَةِ. Bila Allah Ta'ala timpakan pada mereka azab, Allah Ta'ala akan timpakan pada mereka azab yang tiada terlepasnya mereka daripada seksaan itu. Tak ada siapa pun boleh terselamat. Ya. Sebab itu dalam ayat surah Nazi'ah juga Allah sebut, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةَ وَالْأُولَى. Bila Allah timpakan azab itu, orang dahulu pun boleh ambil pengajaran, orang kemudian boleh ambil pengajaran daripada orang yang dahulu, dan orang akan datang boleh mengambil pengajaran pada orang yang kemudian. Ini menunjukkan betapa beratnya dan kerasnya siksaan azab Allah Ta'ala itu. Baik. Kenapa Allah menerangkan pengakhiran ayat yang kedua ini betapa kerasnya azabnya? Kerana di sini menunjukkan pada kita ada dua perkara pengajaran yang boleh kita ambil. Yang pertamanya, iaitu Allah Ta'ala berkuasa untuk membalas, memberikan ganjaran dan menghukumi mereka yang taat dan mereka yang ingkar dan kufur padanya. Itu hak Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebagaimana hak seorang ibu ayah untuk menjatuh hukum dan memberikan ganjaran kepada anaknya yang taat dan menghukum anaknya yang ingkar, apatah lagilah walillahil mathalul a'la, bagi Allah Ta'ala, Allah berkuasa untuk memberikan ganjaran, keampunan kepada orang beriman dan membalasi hukuman yang berat kepada orang-orang yang kufur. Jadi tak boleh manusia kata Allah tak berhak seksa kita. Ya, sebab Allah dah tahu itu dan ini. Allah dah takdirkan itu dan ini. Allah dah izinkan itu dan ini. Bukan. Ya, sebaliknya agama mengajar kita kefahaman bahawasanya Allah Ta'ala berkuasa untuk memberikan ganjaran dan mengazab hambanya atas dasar apa? Atas dasar kita adalah hambanya, makhluknya, ciptaannya. Maka Allah berhak untuk menetapkan kepada kita syariatnya untuk kita patuhi, dan Allah akan menghukumi bagi mereka yang ingkar pada syariatnya dan pada rasulnya dan pada kitabnya dan pada perintahnya. Baik, itu yang pertama. Yang kedua yang boleh kita ambil, bukan sekadar Allah berhak untuk menyeksa dan mengazab. Saya nak kongsikan ada satu hadis daripada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu an, ketika mana beliau bermusafir dengan Nabi SAW. Ketika itu Nabi bertanya kepada Sayyidina Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apakah hak Allah ke atas kamu dan apakah hak kamu ke atas Allah?" Maka sahabat Mu'adz bin Jabal berkata, "Ya Rasulullah, kami tahu bahawasanya kami ini ada hak Allah ke atas kami yang perlu kami tunaikan pada Allah. Tapi kami tak tahu bagaimana ada pula hak kami kepada Allah atau ke atas Allah. Sebab Allah
tak perlu untuk menanggung apa-apa hak dan kewajipan. Maka pada ketika itulah Nabi SAW menjelaskan kepada Sayyidina Mu'adh ibn Jabal, mengatakan, amma haqqul ibadi ala Allah, adapun hak manusia kepada Allah Ta'ala itu, ayya'buduh, untuk mereka menyembahnya, wala yusyrikuna bihi syai'a, dan jangan mereka mensyirikkan Allah dengan sesuatu. Maknanya hak Allah ke atas kita yang kita kena tunaikan. Kita kena sembah Allah, taat padanya, ikut agamanya, patuhi syariatnya, rasulnya, segala titah perintahnya, bertakwa padanya, dan tidak menyengutukannya, mengingkarinya, melakukan kefasikan dan sebagainya. Wa amma haqqu al-ibadi ala Allah, adapun Nabi kata hak hamba ke atas Allah yang kita boleh claim daripada Allah. Hak kita yang ada ke atas Allah yang kita boleh claim benda itu di hari akhirat. Yang ni yang Muaz tak jangka, tak kala Allah kena tanggung hak ke atas kita. Tapi Nabi kata ya, iaitu alla yu'azzibuhum, Allah tidak boleh azab hambanya yang beriman, hambanya yang tak. Bukanlah wajib bagi Allah tak boleh azab. Maknanya Allah takkan mengazab hambanya yang beriman, hambanya yang taat, hambanya yang syukur, hambanya yang takwa, yang patuh kepadanya. Allah tak akan mengazabnya sebagai imbalan apa yang telah hambanya itu tunaikan hak Allah seluruhnya dan secukupnya. Ya, itu pengajaran yang kedua yang boleh kita ambil daripada ayat yang kedua. Di hujung ayat yang kedua ini, wawailul lil kafirina min azabi asyadid. Kemudian yang ketiga yang boleh kita ambil dekat sini, pengajaran dia, orang kafir adalah orang yang paling berat mendapat siksaannya. Ya. Sebab tu kalau kita tengok di dalam ayat Al-Quran, selain daripada orang kafir, Allah juga menjelaskan mereka yang mendapat azab yang berat itu di hari akhirat adalah orang-orang kafir yang munafik. Ya, orang-orang kafir yang munafik. Yang mana Allah Ta'ala jelaskan, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Allah akan himpun orang-orang munafik bersama orang-orang kafir di dalam neraka Jahannam bersama-sama, dan mereka mendapat azab siksaan yang berat bersama-sama. Maka di sini menunjukkan pada kita sebab seseorang itu mendapat azab yang berat di hari akhirat. Salah satu daripada mereka yang mendapat azab yang berat pada hari akhirat itu, ya, siapakah mereka? Yang ni yang kita nak rungkaikan. Yang ni yang kita nak bahaskan. Ya, berdasarkan kepada pandangan-pandangan para ulama dalam hal ini. Yang pertama, secara umumnya, mereka yang paling berat mendapat siksaan pada hari kiamat kelak nanti adalah orang-orang munafik. Iaitu orang yang munafik dari segi akidah dia. Munafik i'tiqad. Zahir dia kata di Islam, dalam dia sebenarnya dia kufur, dia pura-pura Islam saja. Yang kedua yang mendapat azab yang paling berat adalah orang kafir yang musyrik, atau orang kafir yang tak percaya Allah, kafir mulhid, atau kafir takzib, orang kafir yang mendustakan sebahagian ajaran Allah dan percaya sebahagian yang lain. Okey, apa dalilnya? Saya bawakan ya. Yang pertama, kita tengok dalam riwayat At-Tabari. Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat Allah Ta'ala yang berbunyi, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya surah An-Nisa, sesungguhnya orang-orang munafik itu bila dia mati dalam keadaan pura-pura beriman sedangkan dia kafir, dia akan berada di dalam neraka Jahannam yang paling bawah sekali. Ya. Ini kata Imam At-Tabari daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi. Dia kata, inna asyaddan nasi azaban thalathatun. Orang yang paling berat diseksa pada hari kiamat ada 3 macam orang. Yang pertama, kata sahabat ini Abdullah bin Amr, adalah orang munafik. Ya, orang munafik. Yang kedua siapa? Orang-orang kafir.
seperti mana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam banyak ayat-ayat Quran yang lain. Yang ketiga, orang yang paling berat siksaannya siapa? Ala fir'auna asyaddal azab. Dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut bahawasanya Fir'aun dan kuncu-kuncunya akan mendapat azab yang paling berat sekali. Kenali kuncu-kuncu Fir'aun. Fir'aun, kenapa dia mendapat azab yang paling berat? Sebab dia mengaku sifat ketuhanan pada dirinya. Apa yang Allah rakamkan dalam Quran, Fir'aun kata apa? Wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Dia declare dia lagi tinggi daripada Allah Ta'ala. Sebab tu dia yang akan dapat azab yang paling berat. Sebab tu ingat, siapa yang mengaku pada diri dia ada sifat Tuhan. Atau orang yang paling berat azab ni, orang yang pergi pandai-pandai reka-reka orang itu ada sifat Tuhan. Yang ni pun kena azab yang paling teruk. Lepas orang munafik, lepas orang kafir yang termasuk antara dua golongan ini yang kena azab yang keras, apa dia? Orang yang mengaku dia Tuhan. Saya Tuhan. Pandai-pandai declare ada sifat Tuhan pada diri dia. Siapa lagi yang termasuk azab yang berat bersama dengan Fir'aun dengan orang munafik kafir ni? Siapa dia? Orang yang pandai-pandai pergi kata orang itu ada sifat Tuhan. Dia ajak orang, dia kumpul orang, dia dakwah pada orang, dia seru orang kata dia ni Tuhan. Dia ni ada ciri-ciri sifat Tuhan. Seperti mana yang telah dibuat oleh golongan orang-orang Kristian. Dan juga dibuat oleh orang-orang Yahudi. Bila mereka meletakkan sifat Tuhan pada nabi-nabi mereka. Seperti Allah sebut dalam Quran. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ. Orang yang Yahudi berkata Nabi Uzair anak Allah, orang Kristian kata Nabi Isa anak Allah. Tapi ada juga orang kita yang pergi kata si fulan ni Tuhan, si fulan ni Tuhan, si fulan ni ada ciri-ciri Tuhan, si fulan ni ada sifat-sifat Tuhan. Yang ni pun akan kena azab yang paling berat di sisi Allah pada hari akhirat. Sebab tu ingat, ayat ni berbicara tentang kerasnya azab Allah dan beratnya sisa Allah, supaya Allah nak bagi kita rasa takut kepadanya. Dan di antara orang keras azabnya puncanya sebab apa? Pertama, kufur dan nifak, munafik. Yang ketiga, yang mengaku sifat divinity, sifat ketuhanan pada dirinya, atau pergi letak sifat Tuhan pada orang lain kerana tujuan-tujuan tertentu, tujuan peribadi, atau tujuan nakkan populariti, atau tujuan nak create ajaran sesat dan seumpama dengannya. Kemudian kenali, kenapa kuncu-kuncu Fir'aun ni mendapat azab yang paling berat? Selain daripada Fir'aun sendiri mengaku, cuba tengok Haman. Haman Allah rakamkan dalam Quran. Kenapa dia antara kuncu Fir'aun yang dapat azab yang berat? Sebab dia menjadi penasihat kepada kekufuran, penasihat kepada kefasikan. Dia yang bagi idea dekat Fir'aun, bunuh anak lelaki. Dia yang beri pandangan pada Fir'aun supaya bina piramid yang tinggi bangunannya, kemudian berdiri di atasnya dan mengaku engkaulah Tuhan, dan katakan kau duduk di tinggi tu kau tak nampak pun Tuhan Musa. Palsu, tak benar kata-kata Musa, sebab kau tak nampak Tuhan Musa walaupun kau sudah berada di tempat yang tinggi. Sebab tu ingat, sesiapa yang suka memberikan fatwa, memberikan pandangan, ataupun memberikan idea pada benda-benda yang membawa kepada kufur, syirik, khurafat, sesat, menyimpang daripada ajaran takwilan yang tak tepat, maka ini semua berhati-hatilah. Kerana dikhawatiri anda boleh terjebak di atas seperti mana yang telah dilakukan oleh Haman, yang telah menyebabkan ia juga mati bersama Fir'aun dalam kekufuran. Sebab itu, jangan create idea, create produk, create program, create apa-apa saja yang membawa kepada kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, kejahatan. Kerana benda ini semua akan mengundang kepada asyaddal azab, azab yang sangat keras. Yang ketiga, kita tengok siapa? Qarun. Kenapa Qarun diklasifikasikan bersama kuncu Fir'aun yang mendapat azab yang berat?
Kerana Qarun itu adalah orang yang telah pun sombong dan bongkak dengan kekayaan yang dia ada. Ya, Allah cerita dalam Quran macam mana kekayaan Qarun, sehingga kan nak pikul kotak yang menyimpan kunci dia saja. Kunci tabung-tabung harta dia, khazanah harta dia. Bayangkan bekas untuk kunci saja dipikul oleh usbati ulil quwwah, Allah kata dalam Quran. Iaitu usbah ni dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada 10 ke 20 orang. Bayangkan 10 ke 20 orang diperlukan untuk pikul peti yang menyimpan kunci-kunci khazanah milik Qarun. Belum pikul harta, baru pikul kunci. Nak bagi tahu banyaknya tabung-tabung khazanah simpanan harta Qarun. Tetapi Qarun itu telah menjadi bakhil. Qarun itu telah menjadi tamak. Qarun itu dengan kekayaannya telah menjadikan dia melampaui batas, ya, sehingga dia tidak bersedekah, dia tidak berinfak, dan juga dia telah menghalang untuk orang yang susah mendapatkan pertolongan dan yang seumpama dengannya. Inilah penghujung pengakhiran kuncu-kuncu Fir'aun. Kemudian kita tengok siapakah lagi mereka yang berat siksaan azabnya. Disebutkan juga dalam riwayat At-Tabari menyatakan wa min asyaddan nasi azaban yaumal qiyamatil yahud. Orang yang berat siksaan di hari akhirat nanti bukan sekadar orang kafir munafik saja, tadi kita sebut keluarga Fir'aun, keturunan Fir'aun, tapi adalah orang Yahudi. Sebab orang Yahudi banyak melakukan kesalahan, banyak melakukan jenayah dekat dunia ni daripada zaman dulu sampai akhir zaman. Sebab tu dalam ayat Quran Allah kata wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Allah sebut surah Baqarah spesifik orang Yahudi ni kalau balik ke akhirat, mereka adalah orang yang paling berat siksaan azabnya. Tapi yang peliknya, orang Yahudi boleh pergi mengaku dia kalau balik ke akhirat dia kena azab yang ringan, ya. Baik. Kemudian ada juga yang mengatakan mereka yang paling, kalau kita tengok dalam hadis Nabi SAW pula, misalan contoh, kata bukan sebelum hadis Nabi tu kita pergi kata-kata Ad-Dhahhak. Dhahhak ni salah seorang tabi'in. Dia kata apa? Dia kata antara orang yang berat siksaan azab ni juga, selain pada orang munafik, keluarga Fir'aun, orang kafir, orang Yahudi, iaitu orang-orang musyrikin dan orang-orang majusi. Kerana mereka telah mendakwa makhluk Allah Ta'ala seperti matahari dan sebagainya itu, berhala itu adalah sebagai Tuhan yang disembah selain Allah Ta'ala. Siapakah lagi orang yang berat siksaannya? Allah sekarang tengah cerita beratnya siksaan Allah. Soalannya sekarang ni kita nak kena tahu siapakah orang yang berat siksaannya itu, supaya kita terhindar daripada menjadi golongan itu. Antaranya yang Nabi sebut dalam riwayat Ahmad, asyaddan nasi azaban yaumal qiyamah rajulun qatalahu nabiyyun aw qatala nabiyyan wa imamun dalalah. Nabi sebut antara orang yang berat siksaannya pada hari kiamat itu adalah siapa? Orang yang Nabi bunuh mereka. Allah, para Nabi ni takkan bunuh orang. Takkan bunuh orang. Tapi kalau orang tu sampai peringkat dia kena bunuh dengan Nabi, sebab Allah perintahkan Nabi bunuh orang itu, nak menunjukkan orang itu adalah orang yang berat azabnya dan siksaannya pada hari kiamat. Seperti mana dalam perang Uhud, Nabi SAW pernah membunuh Ubay bin Khalaf, ya, kerana dia adalah orang yang nak bunuh Nabi dalam perang Uhud. Kemudian Nabi telah membunuhnya sendiri. Kerana itu dia termasuk orang yang berat siksaan azabnya pada hari kiamat kelak nanti, ya. Siapakah lagi orang yang berat siksaannya pada hari kiamat? Orang yang bunuh para Nabi, macam orang Yahudi, ya. Setengah kaul ulama mengatakan semua jumlah para Nabi ada 124,000 berdasarkan dalam riwayat hadis. Bayangkan, daripada 124,000, hampir 80 lebih ribu sahaja Nabi yang datang daripada kalangan Bani Israel. Banyak, lebih separuh Nabi di kalangan mereka. Tapi cuba bayangkan, daripada hampir separuh Nabi di kalangan mereka itu, mereka membunuh hampir sampai kepada 30 ke 40 ribu para Nabi.
yang telah mereka bunuh. Subhanallah. Yang Allah Ta'ala cerita dalam Quran, yang mereka bunuh, na'udzubillah, yang mereka bunuh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, kemudian mereka nak bunuh Nabi Isa, Allah selamat. Nabi Muhammad SAW pun mereka nak bunuh. Tetapi Allah Ta'ala selamatkan baginda daripada makan menelan daging kambing yang telah diletakkan oleh racun oleh seorang wanita Yahudi yang bernama Zainab pada ketika itu. Maka ini menunjukkan pada kita bahawasanya memang kerja mereka bunuh orang lah. Para Nabi pun mereka bunuh. Apatah lagi kita yang tak ada status Nabi ni, hanya umat Nabi Muhammad SAW pun lagilah mereka tak rasa berdosa untuk membunuh sesiapa pun. Ya? Sebab tu mereka ni mendapat azab yang berat. Okey, siapa lagi orang yang mendapat azab yang berat Nabi sebut? Imamun dalalah. Iaitu para-para pemimpin yang sesat. Ketua-ketua agama kepada ajaran sesat. Para-para pemimpin yang menyeru kepada pembawaan, pemikiran, contoh, ikutan yang menyesatkan. Yang tersasar daripada agama Islam. Yang jauh lari daripada apa yang disebutkan sebagai panduan Nabi SAW. Jadi hati-hati. Kalau kita sebagai seorang ayah, kita pemimpin kepada keluarga kita. Kalau kita pimpin keluarga kita pada benda yang sesat, kita akan dapat siksaan yang paling berat. Para-para ustaz, para-para pendakwah, para-para pembimbing, kalau kita mengajar benda yang menyesatkan orang lain, benda yang menyimpang daripada ajaran Allah, benda yang membawa kepada syirik, khurafan, benda-benda yang bercanggah dengan arahan Allah dan Rasul, yang tu juga boleh membawa kepada seberat-berat azab. Demikian juga para-para pemerintah, para-para pihak berkuasa, jika mereka menunjukkan contoh yang salah ataupun mereka membawa pemikiran, mendidik pendidikan yang salah kepada rakyat mereka, memaksa rakyat mereka kepada ajaran yang salah, seperti mana yang pernah berlaku pada zaman kekhalifahan yang terdahulu. Khalifah-khalifah kerajaan Bani Abbasiyah pernah memaksa rakyatnya berfahaman Mu'tazilah, ya, dan bermacam-macam lagi sejarah merakamkan paksaan demi paksaan itu, dan ia akan menanggung siksaan yang paling berat di hari akhirat kelak nanti. Ya, baik. Ini satu peringatan pada kita. Yang terakhir, orang yang paling berat siksaan azabnya siapa? Yang Nabi sebut al-musawwirun, iaitu orang-orang yang membuat patung, orang-orang yang membuat berhala, orang-orang yang telah pun mereka sesuatu dengan tangannya, sama ada dengan lukisan atau dengan memahat dan seumpama dengannya, dengan tujuan benda itu nak diagungkan, benda itu nak dibesarkan, benda itu untuk disembah, benda itu untuk dimuliakan dengan kemuliaan yang bersifat ada unsur penyembahan atau ada ritual upacaranya. Maka benda-benda ini semua akan membawa kepada azab yang paling berat di hari akhirat kelak nanti di dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian kita tengok pada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita tentang, iaitu siapakah orang-orang kafir yang akan mendapat siksaan yang berat tadi. Kita lihat dekat sini apa yang telah ditafsirkan oleh para ulama. Dijelaskan di sini. Yang pertama, Allah mensifatkan, ayat yang ketiga ni, Allah mensifatkan ada 3 ciri-ciri kekufuran. 3 ciri-ciri kekufuran. Jadi kena ingat 3 ciri-ciri ni. Ayat kedua Allah Ta'ala bagi ancaman azab yang keras. Tapi ayat yang ketiga ni Allah Ta'ala beritahu kriteria ataupun ciri-ciri orang yang mendapatkan siksaan azab yang keras kerana ataupun ciri-ciri yang membawa kepada kekufuran. Yang pertama apa dia? Allazina yastahibbun. Nampak ya? Allah Ta'ala tak sebut allazina Allah Ta'ala tak sebut allazina yajhadun, ya, atau allazina yas'un. Tapi Allah Ta'ala sebut allazina yastahibbun. Maknanya orang-orang, tanda-tanda benda yang boleh bawa kita kepada kufur ni, benda yang boleh bawa kita kepada zalim,
dosa, maksiat, kufur, fasik, syirik. Apa dia? Punca dia. Yastahibbun. Cinta. Bila kita salah meletakkan cinta kita kepada siapa? Kalau kita letakkan cinta kita kepada Allah, benar. Kehidupan kita akan jadi benar. Perbuatan kita akan jadi benar. Pemikiran kita, perkataan kita akan jadi benar. Kalau kita letakkan cinta kita pada Rasul, pun sama. Pada Quran, kitab pun sama. Pada agama Islam pun sama. Tapi bila kita meletakkan cinta yang sepatutnya kepada Allah dan Rasul itu kepada selainnya, yakni pada makhluk Allah, yang tu bermasalah. Sebab itu kita tengok kat sini. Punca pertama Allah bagi tahu pada ayat ketiga, kenapa mereka menjadi kufur? Kenapa mereka kena dapat azab yang berat? Mereka adalah orang yang yastahibbun. Yang pertama, disebutkan mereka yang mencintai dunia ini melebihi akhirat. Pertama, sebab dia cinta dunia melebihi cinta akhirat. Cinta kepada berhala lebih pada Allah. Wal'iyadzubillah. Cinta pada pemimpin mereka lebih pada Rasulullah SAW. Pemimpin mereka yang sesat itu. Abu Jahal, Abu Lahab. Mencintai orang-orang kafir lebih orang beriman. Ya. Mencintai kejahatan lebih daripada kebaikan. Ini semua benda yang bawa pada kufur. Ya. Baik. Jadi benda yang pertama yang boleh merosakkan akidah kita, iman kita, keyakinan kita. Ini kita ambil pengajaran. Bila kita salah meletakkan cinta kita hanyalah cinta yang bersifat material. Cinta yang bersifat material, cinta yang bersifat fizikal, benda ini semua akan membawa kepada kebinasaan. Orang-orang musyrikin, kaum Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan semua kaum Nabi yang lain, kenapa mereka enggan beriman? Sebab mereka itu cinta kepada dunia. Apa makna cinta pada dunia? Mereka cinta kepada harta mereka, cinta pada kuasa mereka, cinta kepada kekayaan mereka, cinta kepada pengaruh mereka, ya, pengaruh yang ada pada diri mereka. Mereka juga mencintai kepada adat-adat sembahan mereka. Kerana daripada situlah mereka akan dikenali, dipuja, disanjung dan sebagainya. Ya? Maka inilah Allah Ta'ala sebut, iaitu yang membinasakan adalah sebab cinta. Demikian kalau kita baca surah Taubah, Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasuli wa jihadin fi sabilih fatarabbasu. Kalaulah ayah mak kamu, adik-beradik kamu, isteri dan pasangan suami kamu, dan juga anak pinak kamu, dan ahli keluarga kamu, dan juga harta yang kamu kumpulkan, dan perniagaan yang selalu membawa keuntungan pada kamu, yang kamu takut kerugian, itu lebih kamu cinta daripada perintah Allah, lebih kamu cinta daripada janji dan ganjaran Allah, lebih kamu cinta daripada kamu melanggari larangan Allah, lebih kamu cinta daripada Rasulullah dan contoh baginda, dan lebih kamu cinta daripada berbuat apa yang Allah suruh daripada ibadat yang lain. Maka Allah Ta'ala kata, tunggulah kamu. Jadi suatu ancaman. Ya, Allah menjanjikan satu peringatan. Baik. Yang kedua, perkataan yastahibbun bukan sekadar makna cinta. Tapi ulama' juga menafsirkan iaitu melebihkan. Yastahibbun, mustahab. Maknanya kamu melebihkan, tidak seimbang. Kamu melebihkan dunia berbanding akhirat. Tidak berlaku keseimbangan. Agama mengajar kita doa paling terbaik yang Nabi suka baca adalah hadis disebutkan riwayat Abu Daud. Dan riwayat Muslim juga disebutkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, anugerahkanlah pada kami di dunia kebaikan dan di akhirat juga kebaikan. Seimbang.
Ya. Tetapi dalam ayat ini Allah Ta'ala menunjukkan pada kita pengajaran yang kedua. Yang pertama, bila kita salah meletakkan cinta kita, matlamat kita, tujuan kita selain daripada Allah dan Rasul dan hari akhirat. Yang kedua, kita tidak meletakkan prioriti dan timbangan dan keseimbangan yang sepatutnya. Terlalu kita melebihkan dunia sampai langsung tinggal akhirat. Tak percaya ada hari kiamat, tak percaya ada syurga, tak percaya neraka, pun binasa. Ataupun terlalu melampau pada akhirat sampai dunia pun tolak. Tak nak kerja, tak nak bekerja. Bila tak nak bekerja, tak boleh nak bersedekah. Kemudian tak nak jaga kesihatan. Bila tak nak jaga kesihatan, tak boleh nak buat ibadat. Tolak sebab dia kata ni semua benda dunia, kita nak akhirat saja. Yang ni pun membinasakan. Sebab itu Allah menggunakan perkataan yastahibun, kerana nak menunjukkan di sana adanya timbangannya, adanya prioritinya, adanya keseimbangannya, keutamaannya. Maknanya kita perlu menepati kepada firman Allah seperti mana yang Allah Ta'ala ada sebutkan di dalam ayat Al-Quranul Karim, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Allah Ta'ala menyebutkan wabtaghi, rebutlah kamu wahai manusia di atas apa yang Allah Ta'ala telah berikan pada kamu daripada ganjaran akhirat. Tapi jangan kamu lupa bahagian kamu yang juga telah Allah Ta'ala sediakan daripada dunia. Ini surah Al-Qasas pada ayat 77. Ya, menunjukkan kepada kita bahawasanya agama menyuruh kita seperti mana dalam surah Al-Isra, wabtaghi baina dzalika sabila. Kita kena cari keseimbangan pada situ supaya jangan kita langsung tinggal akhirat tak ambil ambil dunia, atau langsung tinggal dunia tak ambil akhirat, tapi kita mengambil kedua-duanya. Kerana ada riwayat mengatakan ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia ini adalah ladang untuk kita mendapatkan keuntungan hasilnya pada hari akhirat kelak nanti. Ya, sebab itu kita tengok Nabi SAW adalah sebaik-baik contoh. Ya. Ini adalah sebagai pengajaran kepada manusia. Cuma dalam konteks ayat ni Allah Ta'ala beritahu, orang yang boleh bawa pada kufur tu bila dia langsung tolak akhirat dan dia mengambil dunia semata-mata. Mengutamakan dunia semata-mata, keperluan dunia, sehingga melupakan akhirat dan sehingga tidak memikirkan langsung tentang keperluan hari akhirat mereka. Ini sebab pertama. Yang kedua, perhatikan sebab dia menjadi kufur. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka itu pula, pertama adalah cinta dunia. Nombor dua, sebab dia jadi kufur, tidak ada keseimbangan, iaitu melebihkan hal dunia sehingga melalaikan dan melupakan dia urusan akhirat. Yang ketiga yang membawa kepada kufur ni apa? Wa yasudduna an sabilillah. Bila manusia itu digilai dunia, menggilai dunia, minta maaf, bila manusia itu mula menggilai dunia, bila manusia itu berlaku ketidakkeseimbangan sehingga melupakan akhirat, melupakan peringatan. Sebab tu dalam Islam kita ada amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau kita buat amar ma'ruf saja, ajak orang semayang, ajak orang puasa, ajak orang pergi majlis ilmu, tapi dalam masa yang sama kita akan nampak orang yang semayang itu jugalah orang yang mencuri. Orang yang pergi majlis ilmu itu jugalah orang yang mengumpat. Kita tak nak macam ni. Sebab tu Islam datangkan dua benda ini secara selari. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Waw kat situ waw ma'iyah, waw kebersamaan. Kena buat selari. Tak boleh nahi mungkar saja. Jangan kita kata kau jangan tinggal solat, masuk neraka. Jangan berzina, berdosa. Jangan minum arak. Tapi dalam masa yang sama tak ada amar ma'ruf. Orang nak semayang tak tahu. Kita kata kat orang jangan tak semayang. Kalau tak semayang masuk neraka.
Tapi kita tak bimbing orang macam mana nak semayang, macam mana nak betulkan semayang. Jadi orang tu pun tak boleh semayang. Jadi dia pun tak tahu macam mana nak semayang. Kita akan, kalau nahi mungkar saja, orang semayang. Sebab orang takut kalau tak semayang berdosa kan, masuk neraka. Orang semayang, tapi semayang pun Allah tak terima. Sebab apa? Tak ada ilmu semayang. Kita duk cegah mungkar. Oh, semayang. Kenapa tak semayang masuk neraka? Orang pun semayang, tapi semayang salah. Sebab tak ada amar ma'ruf. Jangan berzina. Orang tak berzina, orang kahwin. Alhamdulillah, seronok kita tengok semua kahwin, tak ada orang zina. Tapi tak ada ilmu, amar ma'ruf tak ada. Kahwin, tampar isteri. Kahwin, tumbuk isteri. Kahwin, buang anak, tak didik anak, pun rosak juga. Sebab itu Islam dah letak dah cantik dah. Allah sebut, alla tatghaw fil mizan. Jangan langgar melampaui batas peraturan Tuhan. Amar ma'ruf, dalam masa yang sama nahi mungkar. Bashir, dalam masa yang sama nadhir. Yang ni yang Allah Ta'ala selalu sebut. Allah kata, tidaklah kami utuskan engkau wahai Rasul melainkan bashir dan juga nadhir. Baik. Bila manusia dah menggilai dunia, bila manusia itu telah hilang keseimbangan ini tadi, mereka akan mula melakukan wayasudduna an sabilillah. Mereka larang orang daripada buat baik. Sekat orang. Orang nak buat baik, jangan. Orang nak sedekah, jangan. Orang nak begitu, jangan. Dia akan jadi ejen untuk menghentikan kebaikan. Dan dia akan jadi ejen yang mempromosikan kepada kemaksiatan. Ini bahayanya cinta dunia. Sebab itu hadis Nabi SAW, Nabi ada memperingatkan kepada kita berkenaan dengan cinta dunia ni. Ya, berkenaan dengan cinta dunia ini. Misalan contoh dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hubbud dunya ra'sun kullu khati'ah. Nabi bersabda, cinta dunia itu adalah ibu kepada segala maksiat. Manusia start berbuat maksiat apabila mereka mula menggilai dunia. Sebab tu kita tengok bila orang dah kaya sikit, dah mula dah nak pergi ambil hasil yang haram, berhibur di tempat yang haram, nak tambah kekayaan lagi daripada hasil yang haram. Padahal kaya tu bukannya miskin. Ya? Sebab itu bahaya cinta dunia ini. Kadang-kadang dia miskin. Dunia ni bukan harta saja. Wanita itu pun dunia. Ya? Anak pun itu dunia juga. Ya? Jadi semua benda ini berkait dengan dunia. Sebab tu saya teringat Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau kita baca dalam surah Sad, ya, ambil pengajaran yang berkisah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam sangat menyukai kuda. Baginda sangat menyukai kuda. Dalam riwayat, kalau kita baca dalam kisah Ibnu Kathir kata, kisah para Nabi, Nabi Sulaiman ada lebih daripada 1000 ekor kuda. Sangat suka kuda. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam suka tengok kuda berlari. Bukan main bertaruh tu, tapi main perlumbaan lumba kuda. Siapa kuda lagi laju. Sampai Nabi Sulaiman alaihissalam pernah tengok kuda punya permainan kuda berlari-berlari sampai baginda terlewat mengingati Allah. Setengah riwayat kata, dalam tafsir kata, terlewat salat. Bukan tinggal, terlewat. Terlewat tu bukan terlewat macam kita hujung-hujung last minute ni. Terlewat bukan awal waktu. Apa Nabi Sulaiman buat? Yang mana Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, iaitu baginda Nabi Sulaiman alaihissalam sembelih kuda itu. Allahu Akbar. Sembelih kuda. Yang mana Allah Ta'ala ada jelaskan di dalam ayat Al-Quranul Karim. Ya, berkenaan dengan bagaimana Nabi Sulaiman nak tunjukkan tanda baginda lebih mencintai Allah daripada mencintai kuda. Walaupun baginda suka kepada kuda itu, tapi nak tunjukkan baginda lebih cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka baginda membuktikan kepada Allah akan pengorbanan yang baginda lakukan, iaitu baginda menyembelih kuda baginda alaihi salam. Ini kalau kita lihat bagaimana suatu pembuktian yang telah dibuktikan oleh para anbiya
alaihimussalatu wassalam, sama juga macam Nabi Ibrahim alaihissalam, menunjukkan yang baginda lebih cintakan pada Allah daripada anak baginda Ismail alaihissalam sendiri, sehingga baginda Nabi Ibrahim alaihissalam juga melaksanakan tuntutan Allah untuk menyembelih Nabi Ismail alaihissalam, ya. Ini menunjukkan pada kita bagaimana bukti kita perlu buat pengorbanan berdasarkan apa yang Allah Ta'ala berikan pada kita. Okey, yang ketiga, kita nak akhirkan pada ayat ketiga ni, wa yabghunaha iwaja. Bila mereka dah mula sekat jadi ejen menghalang kebaikan ni, wa yabghunaha iwaja, mereka akan cari jalan untuk menyimpangkan manusia daripada kebaikan tadi. Mereka akan create satu benda, satu jalan atau satu permainan ke, atau satu apa-apa ke, helah ke, yang boleh memalingkan manusia daripada ilmu, daripada ibadat, daripada peringatan, daripada kefahaman. Mereka akan buat benda ini, agenda-agenda ini. Sebab itulah yang kita lihat Allah Ta'ala rakamkan dalam Quran, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. Orang-orang kafir, masa mereka tak boleh nak fight ayat Quran yang Nabi selalu dakwah baca ayat Quran ni, mereka kata ada satu jalan je kita nak bagi orang tak dengar Quran yang Nabi bacakan. Apa dia? وَالْغَوْا فِيهِ, kita buat satu benda yang melarakan supaya orang tak tertarik dengan Al-Quran. Dalam surah Luqman pun Allah ada sebut, wa minan nasi may yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah. Ada sebahagian manusia tu, dia pergi beli lahwal hadith, iaitu kata-kata yang menyesatkan, nyanyian, supaya orang tak dengar baca ayat Quran Nabi SAW. Benda ini akan lama-kelamaan membawa orang itu kepada kekufuran. Wa yabghunaha iwaja, mereka buat benda-benda yang mengalihkan manusia, buat alternatif pada manusia daripada buat kebaikan kepada buat benda yang tak baik, dan sibukkan manusia daripada benda yang bermanfaat pada benda yang tak bermanfaat. Sekarang ni kita tengok banyak dah orang buat benda-benda yang tak bermanfaat di online, secara live, secara rakam dan sebagainya, ya. Kemudiannya Allah Ta'ala kata, lama-kelamaan mereka akan kekal dalam iwaja, bengkok. Maknanya dalam kesesatan itu yang telah mereka ada-adakan tersebut, ya. Di sinilah Allah Ta'ala menjelaskan 3 sifat yang melencongkan, yang Allah Ta'ala akhiri dengan Allah Ta'ala sebut, ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itu akan berakhir kehidupannya dalam kesesatan yang jauh. Apa makna kesesatan yang jauh? Iaitu mereka tidak akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. InsyaAllah nanti pada minggu hadapan saya akan kongsikan berkenaan dengan apakah perkara-perkara yang menghalang seseorang itu daripada mendapat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menyebabkan nak huraian yang lebih dalam berkenaan dhalalin ba'id. Mereka ni akan sesat yang makin lama makin jauh daripada petunjuk Allah. Tapi ada asbab-asbab yang menjadikan mereka tu makin jauh kesesatan mereka dan makin jauh mereka daripada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sekadar itu untuk hari ini, terima kasih kepada semua yang menonton. Jazakumullah khairan jazak, dan insya-Allah mohon kongsikan pada rakan-rakan yang lain supaya mereka juga mendapat manfaat dan pengajaran daripada tadabbur ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.